Assalamualaikum. Okey, untuk pelajar tahun 4, hari ini kita akan belajar topik beriman kepada qada dan qadar. Awak boleh buka buku akidah, buku aktiviti tahun 4 akidah, muka surat 2. Okey, Ustazah bacakan. Rukun iman yang ke-6. Rukun iman yang ke-6 apa dia? Rukun iman yang ke-6 beriman kepada qada dan qadar. Jadi apa pengertian qada dan qadar? Qada ialah sesuatu kejadian atau peristiwa yang ditetapkan oleh Allah sejak azali. Qadar pula apa? Qadar ialah ketetapan berlakunya kejadian atau peristiwa tersebut. Okey, apa yang Ustazah pernah belajar dahulu, Ustazah cakap macam ni. Qada dan qadar adalah sesuatu yang manusia tak akan berjaya faham dengan sejelas-jelasnya. Maksudnya, kalau ada kekhilafan sikit-sikit, itu biasa. Kadar pemikiran manusia kita tak sama dengan zat Allah kan. Jadi, qada adalah satu ketentuan sejak azali kejadiannya. Contohnya, hidup mati, jodoh pertemuan. Kita tak tahu bila masa anak tu akan lahir, bila masa kita akan meninggal dunia. Kita tak tahu jodoh kita siapa. Semua tu dah ditentukan dari dulu lagi. Tapi kalau qadar, contohnya, kalau qadanya Abu akan meninggal esok hari. Tapi kadarnya adalah macam mana Abu akan meninggal esok hari. Sama ada dia sakit ke, kena COVID-19 ke, ataupun dia sakit terjatuh longkang ke, kemalangan ke. Kadarnya macam mana? Itu adalah qadar. Macam mana, sebab apa, dekat mana berlaku, itu adalah qadar. Okey, jadi apa yang Ustazah boleh pesan, kalau kita lakukan sesuatu tu, kita nak jadikan pengakhiran yang baik kan. Awak kena ingat, macam mana cara kita hidup, macam itulah cara kita akan pergi nanti, meninggal dunia nanti. Kalau kita selalu pergi masjid, insya-Allah, kalau hati kita ikhlas, akhirnya pun kita akan dapat husnul khatimah, kita akan dapat pengakhiran yang baik. Tapi kalau hari-hari kita pergi tempat maksiat, agak-agak kita boleh tak meninggalkan masjid? Jadi sama-sama muhasabah. Ustazah ingatkan diri Ustazah juga dan awak-awak semualah. Okey, kita kena sentiasa bercita-cita untuk meninggal dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan Allah tutup aib kita. Okey. Apa lagi yang Ustazah boleh jelaskan? Okey, jangan lupa hukum beriman kepada qada dan qadar, hukum dia wajib. Kita wajib beriman kepada qada dan qadar. Kalau kita beriman kepada qada dan qadar, kita tak akan menyalahkan takdir Allah. Tak adalah kalau ada hamba Allah ni pergi mencuri, bila kena tangkap polis, kenapa ni awak mencuri ni Abu? Dah memang takdir. Boleh ke macam tu? Tak boleh. Allah jadikan kita asal semuanya baik. Buat apa Allah nak jadikan kita jahat? Allah yang sangat baik akan jadikan semua orang baik. Adam daripada syurga asalnya baik, memilih untuk turun ke dunia dengan melakukan dosa. Sama juga lahirnya anak-anak Adam, ada yang memilih ke syurga dan ada memilih satu jalan yang lain. Kita ada pilihan dan Allah dah tentukan, Allah tahu apa yang akan berlaku, Allah dah ada ketentuan dia. Tapi jangan lupa, ud'uni astajib lakum. Berdoalah dan aku perkenankan, Allah kata. Berdoalah. Kadar boleh berubah. Macam mana kadar boleh berubah? Contohnya doa seorang ibu. Anak dia ni, ya Allah, orang kata bertuah kan. Tapi ibu ni setiap malam, ya Allah, anak aku, ya Allah, anak aku, ya Allah, anak aku, ya Allah, silap aku ke Allah, silap aku ke, tersalah didik anak aku. Tapi atas doa mak, anak dia akhirnya berubah. Daripada doa, Allah makbulkan. InsyaAllah. Jadi kita macam tu jugalah. Jangan pernah putus asa. Kalau Allah dah takdirkan kita sakit, janganlah tak berusaha pula. Dah memang takdir Allah lah aku sakit. Tak boleh. Allah suruh kita berusaha. Samalah macam kita dalam COVID-19 ni kan. Boleh ke kita sengaja-sengaja tak pakai mask, keluar jalan-jalan, pergi tempat-tempat crowded? Boleh?
Tak boleh. Allah datangkan musibah, tapi Allah cakap siapa yang berdoa, Allah akan makbulkan. Jadi kita kena usahalah. Dan dalam masa yang sama, bila kita dah berusaha, kita tawakal, kita doa pada Allah, dan kita tahu Allah punya kekuasaan. Allah dah tetapkan satu takdir, satu qada, tapi Allah juga ada kuasa untuk merubahnya. Siapa boleh halang kalau Allah nak ubah? Tak ada. Jadi kita boleh faham dari situ kan? Qada dan qadar Allah. Kalau kita tak beriman kepada qada dan qadar, kita akan mudah putus asa, kita akan menyalahkan Allah. Tapi kalau kita betul-betul beriman kepada qada dan qadar, kita akan redha, kita akan sabar bila kena musibah. Kita tahu lepas hujan selalu ada apa? Lepas hujan selalu ada pelangi. Jadi selepas satu musibah, insya-Allah akan jadi satu kebaikan yang lain. Kita jahil, kita tak tahu apa yang akan jadi. Kita tak tahu apa kebaikan di sebalik keburukan yang musibah yang tengah jadi. Jadi kena sentiasa bersangka baik dengan Allah. Kalau kita sakit, kalau kita susah, kita lemah, kita sentiasa doa, jangan putus asa. Kita kena bersangka baik dengan Allah. Ya Allah, datang musibah ni, aku nak dapat rezeki lagi banyak ni. Dapat musibah ni, aku dapat bahagia lebih banyak lepas ni. Semalam sedih, besok lagi bahagia. Awak perasan tak, kalau awak sedih, awak menangis, awak akan cepat tertidur. Kenapa? Allah tak nak awak sedih lama-lama. Jadi sentiasalah bersangka baik dengan Allah. Kita tak tahu dalil cinta Allah tu macam mana. Allah datangkan masalah dekat kita, tapi Allah sebenarnya apa hikmah dia? Allah nak kita dekat dengan dia. Allah nak tarik kita balik rapat dengan dia. Kita tak tahu rahsia Allah. Jadi sentiasa bersangka baik dengan Allah. Sentiasa bersangka baik dengan qada dan qadar. Pilih jalan yang baik. Okey. Kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh tanya Ustazah balik. Ustazah tinggalkan latihan, awak siapkan. Okey, supaya Ustazah boleh menilai sama ada awak faham ataupun belum faham. Okey, kita jumpa next slot. Assalamualaikum.